Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Apa khabar semua? Harap-harap sihat semua. Okey, siapa yang sedang menonton, macam biasa, klik like dan komen di bawah, dan anda boleh perkenalkan diri anda siapa supaya saya boleh tahu siapa yang sedang menonton ni. Kita berjumpa lagi hari ni 1 Disember. Kita dah masuk dah 1 Disember. Pejam celik sekejap saja. Dan habis dah 2020. Kalau kita imbas balik apa yang kita dah buat tahun 2020, apa benda yang kita dah capai dari segi kesihatan. Kalau saya tahun 2020 saya banyak dari segi kalau kesihatan, saya banyak buat brisk walk. Paling banyak buat aktiviti fizikal tahun 2020. Saya start hiking balik, start aktif balik sebab dah ada geng. Kita kalau ada geng senang lah. Geng brisk walk, geng hiking, geng cycling. Kalau macam kaum ibu, boleh anda join geng Zumba. Tak pastilah Zumba boleh buat ke tak PKP ni kan. Tapi kalau ada geng-geng macam ni, pergi join. Yang bermanfaat lah. Alright. Alice Zuzarti, Aisyah Tahir, Ramlah Yunus, Waalaikumsalam. Okey, hari ni topik agak menarik dan biasa orang alami, iaitu topik berkaitan dengan migraine, sakit kepala. Siapa yang pernah rasa migraine kat sini? Cuba komen, saya nak tengok. Rasa macam mana migraine? Saya tak ada pengalaman migraine, cuma sakit kepala biasa saja. Dia migraine ni, sakit kepala itu migraine, tapi tak semua migraine tu simptom sakit kepala biasa. Dia tengok kriteria. Nanti saya cerita migraine ni ada 2 kategori. Jadi anda boleh tengok anda kalau sakit kepala kategori yang mana satu. Bila kita sakit kepala, bila kita migraine, kita kena ingat sakit kepala tersebut disebabkan oleh blood circulation kita bermasalah, sistem peredaran darah. Jadi kita nak rawat apa? Kita nak rawat bukan migraine, kita nak rawat sistem peredaran darah untuk long term. Mungkin anda kata sakit kepala, biasanya orang makan Panadol. Nak cepat lagi, Panadol Active Fast. Makan 5 minit saja, settle sakit kepala. Tetapi root dia, problem utama dia, punca dia tak selesai. Kenapa boleh sakit kepala? Sakit kepala tu bukan penyakit. Jadi kita bukan nak selesaikan sakit kepala tu. Dia bukan kategori penyakit yang kronik, kalau masuk hospital perlu warded. Tak, dia hanya simptom sakit kepala. Tapi kita kena tahu sakit kepala ni apa dia punya rentetan dia, sequences dia, kalau kita tak kalau kita tak atasi sakit kepala. Alright, okey, kita tengok migraine ni salah satu penyebab sakit kepala yang kita, kalau istilah medical, istilah perubatan, kita panggil vascular headache. Vascular headache. VASCULAR, vascular, salur darah, headache. Headache, sakit kepala. Kita panggil vascular headache. Itu migraine. Jadi biasanya orang yang ada masalah migraine ni, dia akan datang sakit kepala ni dia secara berulang-ulang. Saya pernah ada satu waktu degree dulu saya tak pernah sakit kepala yang agak teruk lah. Alhamdulillah tak ada migraine. Tapi senior saya ingat lagi, satu hari sebelum kita nak pergi field work, time tu saya ada field work dekat Pulau Tioman. Kita ada ni final year project untuk thesis lah. Nak pergi Pulau Tioman, kita nak kutip rumpai laut. Ada final year project, saya kena siapkan saya punya thesis. Jadi senior saya ni, dia merupakan RA kepada saya punya supervisor. Saya call dia tak jawab. Satu hari tak jawab, padahal esok ni kita nak pergi dah. Malam tu baru dia jawab telefon. Dia kata dia migraine. Dia kata waktu saya call tu, dia duduk dalam bilik yang gelap, tak boleh tengok cahaya langsung.
kena cahaya sikit saja, sakit kepala, dia akan trigger. Jadi apa yang dia buat sepanjang hari tu, dia rest, dia duduk dalam bilik gelap, dia tidur saja, rehatkan diri saja. Tak boleh kena cahaya. Yalah, kalau tak boleh kena cahaya, macam mana kita nak ni kan, kena lampu sikit pun kita dah dia trigger. Jadi itu saya tengok pengalaman orang yang migraine yang agak teruk. Dan satu lagi pengalaman saya, 5 tahun 6 tahun yang lepas saya pernah cerita rasanya, ada seorang kanak-kanak umur 11 tahun perempuan, kanak-kanak perempuan umur 11 tahun. Dia dari Mont Kiara, saya ingat lagi macam mana saya boleh jumpa dia? Atas kenalan. Dia pergi PPUM, pergi pusat perubatan UM, scan kepala dia, memang sakit kepala sangat. Mak dia kata setiap kali bangun pagi, dia akan menjerit sakit kepala. Dia akan kadang-kadang dia hentak kepala ni dekat katil tu, dekat kepala katil tu. Terlalu sakit. Dia kena macam ketuk kepala tu, dia rasa macam sakit bengang sangat kan. Jadi pergi hospital, pergi pusat perubatan UM, scan apa semua, tak ada masalah kan. Jadi pun dia macam tak puas hati. So pergilah masjid UM, Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman ni sebelah UM lah, pintu masuk UM tu dia ada sebuah masjid. Kebetulan junior saya imam dekat masjid tu. Jumpalah ustaz ni lah, imam masjid tu, junior saya tu. Dia nak scan lah. Dia kata nak jumpa ustaz sebab nak tengok lah kot ada gangguan halus. Which is betul lah, kalau kita dah try perubatan tu, perubatan moden, kita dah makan ubat, dah jumpa doktor, masih tak benda tu masih berulang, jangan fokus satu treatment saja. So maknanya kalau benda ni tak selesai, pergi cepat-cepat pergi benda lain lah, pergi cara lain, method lain. Jadi dia pergi jumpa ustaz. Ustaz ni scan lah, yang junior saya imam ni scan. Dia kata tak ada gangguan. Biasa kalau gangguan ni kalau dah dekat maghrib, jerit-jerit, sakit kepala time dekat maghrib, biasanya mungkinlah ada gangguan kat situ. Tapi kat sini tak ada gangguan. Dia kata dah jumpa doktor kalau perubatan Islam pun, dia kata ini bukan gangguan. Dia kata nak tak saya kenalkan dengan kawan saya, senior saya. Dan dia bawa jumpa saya. Bukan dia bawa jumpa saya pergi jumpa. Saya pergi rumah ustaz tu, junior saya. Pergi. Dia kata ada masalah sakit kepala. Saya ada belajar perubatan Cina. Saya teringin nak belajar acupuncture, tapi saya takut nak bermain dengan darah kan. Saya takut dia punya ni lah. Saya juga nak belajar bekam, tapi saya takut nak bermain dengan darah orang. Darah saya sendiri okey lah, saya tak allergic darah dan tak takut pun tengok darah, tapi takut dengan darah orang. Yalah, takut berjangkit apa kan. Jadi time tu saya belajar perubatan Cina, cara nak selesaikan masalah ni lah, masalah-masalah yang simple ni, demam, batuk, sakit kepala. Saya belajar terapi guasa. Kalau anda pernah dengar terapi guasa ni, tanduk kerbau. Jadi sebelum saya buat dekat dia tu, saya picit kepala dia. Saya pegang kepala budak 11 tahun pegang kepala dia, kata banyaknya biji-biji. Banyak sangat dia biji-biji dia macam kepala dia tak rata. Dia macam bonggol-bonggol, ada bonggol-bonggol sikit kat kepala dia. Saya lepas tu saya kata ini nak kena selesaikan. Kalau macam urutan tradisional, kalau macam tradisional Melayu, yang kalau orang dulu orang tua-tua, dia akan luku kepala, dia akan hilangkan biji-biji tu. Saya tak pandai lah benda tu, tapi saya ambil papan tanduk kerbau tu, papan guasa tu, saya buat. Saya hilangkan bonggol-bonggol halus-halus tu dekat kepala dia. 5 minit settle. Migraine tu dah 2 tahun. 5 minit settle dan tak datang-datang lagi dah. So itu satu kelebihan ilmu yang saya belajar dari orang Cina. Biasa kalau pergi Cameron Highland, Genting Highland, memang ada orang buat, tabib Cina apa yang dia duduk kat tepi, dia buat. Ada dengan minyak dia lah. Okey, ini kita nak cerita
pasal migraine. Jadi migraine ni dia sakit kepala yang berulang-ulang. Kalau sakit kepala pada ketika itu saja, itu bukan migraine, itu sakit kepala biasa. Mungkin anda tak cukup tidur, anda pening, terlalu stres pun boleh sakit kepala juga. Tapi kalau dah berulang-ulang, maka itu dinamakan migraine. Dan biasanya migraine ni dia berlaku di sebelah bahagian kepala saja. Mungkin sebelah kanan, mungkin sebelah kiri, mungkin sebelah depan, mungkin belakang saja. Biasanya kanan dan kiri lah. Belakang depan jarang pula saya dengar. Bermula di sebelah kepala, lepas tu dia akan melarat ke seluruh bahagian kepala. Memang dia akan melarat sebab dia berkaitan dengan aliran darah. Jadi migraine ni dia akan menyebabkan satu gejala, simptom. Macam mana kita nak tahu kita ni ada simptom migraine? Dia bukan saja sakit kepala, dia akan didatangi dengan beberapa tanda. Pening, loya, kita rasa macam nak muntah, cirit-birit, sensitif terhadap bunyi, cahaya. Macam senior saya yang saya cerita tu, tak boleh tengok cahaya langsung. Ada orang bila sakit kepala, dia tak boleh dengar bising-bising. Dia rasa macam dia nak senyap saja. Sakit bunyi dan cahaya tu dia lagi trigger. Dia lagi trigger lagi sakit kepala tu. Jadi itu tanda, maksudnya kalau anda dapat gejala macam tu, simptom-simptom macam tu, yes, anda migraine. Maksudnya sakit kepala berulang-ulang. Dapat pula kadang-kadang dia jadi pening, kadang-kadang dia tak boleh tengok cahaya, muntah. Itu migraine lah. Jadi bagaimana migraine berlaku? Kenapa dia berlaku? Jadi sebelum kita nak selesaikan masalah migraine, anda kena tahulah, betul ke anda migraine ataupun sakit kepala biasa. Jadi bila dah tahu migraine, tandanya berulang-ulang dan ada simptom tadi tu, kedua, baru anda kena tahu bagaimana migraine tu boleh berlaku. Barulah kita tahu macam mana nak selesaikan. Okay. Migraine ni disebabkan saluran darah di dalam kepala ni, saluran darah dekat kepala kita ni terlalu banyak, kita panggil apa, blood vessel, blood capillary. Blood capillary terlalu banyak. Di kepala lah antara tempat yang paling banyak. Sebab kepala lah antara tempat organ, bahagian badan yang perlukan oksigen dalam kuantiti yang optimum, yang maksimum. Kalau tidak, otak tak dapat berfungsi dengan baik. Sebab central activity adalah otak. Otak ni adalah pusat segala aktiviti. Kalau tak ada otak, habis kita. Memang mati. Macam mana kita nak bergerak tak boleh, nak respon semua tak boleh. Sebab itulah kalau otak mati, keseluruhan tubuh akan mati. Sebab itulah bila orang koma, keseluruhan tubuh akan turut tak sedar. Kepala sangat penting. Ada dulu waktu saya UM, time bila, tahun berapa saya tak ingat lah, sama ada master ataupun degree dulu, ada seorang student perempuan, dia bawa motor, pakai helmet, tapi helmet cap ayam, helmet yang Power Rangers, yang tak ada safety langsung. Bawa-bawa, dia terjatuh motor. Bila terjatuh motor, kepala dia ni terhentak direct kena jalan raya. Direct kena jalan raya, dahi, kena. Terus mati on the spot. Maksudnya ada satu hentakan yang kuat pada kepala, menyebabkan ada bleeding, pendarahan dalam kepala, habis. Jadi bahaya. Biasanya kalau orang stroke, yang kita panggil hemorrhagic stroke ni, yang bleeding, salur darah pecah, dia bukan pecah banyak tau, dia pecah sikit saja. Pecah sikit saja, hemorrhagic. Tengok bahagian mana pula, bahagian memory ke, bahagian balancing ke, bahagian pertuturan ke. Kalau bleeding tu di bahagian pertuturan, stroke tak boleh bercakap, tak boleh nak respon. Kalau di bahagian balancing, tak boleh nak jalan. Tengok di bahagian mana. Itu sikit. Ini kalau terhentak terus, bleeding yang banyak, pecah terus salur darah, boleh bawa terus kematian, sudden death terus. Ingat, saya ingat lagi peristiwa tu. Jadi migraine ni disebabkan salur darah di bahagian kepala, di bahagian kepala kita, kulit kepala kita ni banyak salur darah yang
membawa darah yang mengandungi oksigen. Dia perlu supply oksigen dalam kuantiti yang banyak pada kepala. So dekat kepala kita ni banyak salur darah. Jadi migraine berlaku apabila salur darah di kepala kita ni dia mengembang lebih besar. Kalau salur darah kita dia start mengembang besar daripada biasa, maka kita akan dapat migraine. Dia kembang luar biasa punya kembang. Jadi disebabkan kepala kita ni dekat bahagian kepala kita ni dia ada urat saraf sensori. Urat nerve bahagian nerve, urat saraf sensori ni dia kesan rasa sakit pada dinding salur darah tu, menyebabkan urat saraf sensori ni bila dia kesan, dia terangsang, dia stimulate, lepas tu dihantar isyarat sakit ke otak. Jadi jadilah migraine. Itu secara saintifik lah. Jadi dekat salur darah kita tu, pada dinding salur darah kita ni ada urat saraf sensori. Dia trigger, dia dirangsang, dia trigger sehingga dia bagi satu signal kepada otak, yang satu signal sakit pada otak menyebabkan kita migraine. Itu dari segi medical lah. Alright. Jadi apa tanda-tanda dia? So bila saraf salur darah mengembang, satu signal sakit diberi pada otak, maka kita dapat migraine. Jadi migraine ni dia banyak serangan, banyak serangan. Antaranya disebabkan apa? Apa yang menyebabkan migraine? Penyebab dia apa? So kita dah tahu macam mana migraine boleh terjadi. Sekarang kita kena tahu apa penyebab migraine yang kita boleh hindarkan, yang kita boleh kurangkan risiko migraine. Pertamanya adalah stres, tertekan atau stres. Saya Alhamdulillah tahun ni paling banyak kerja, paling banyak benda saya kena fikir. Saya kalau terlalu stres, saya akan demam. Itu standard. Ataupun badan terlalu penat sangat, dia bukan penat badan tak apa. Saya penat badan, saya tidur saja, okey lah. Tapi kalau penat otak banyak kena fikir. Kalau ada banyak tugasan, contohnya stres, memang saya akan jatuh sakit, saya akan demam. Memang automatik saya akan demam. Dan demam biasanya satu hari saja dah kebah dah lah. Tapi tahun ni Alhamdulillah lah, dia okey. Kita tahu nak handle. Dan jangan stres. Apa-apa pun jangan stres. Apa-apa penyakit pun elak daripada stres. Penyakit sistem imun, kanser, eczema, elakkan stres. Relax saja. Macam mana kita nak relax? Macam mana kita nak kawal? Banyakkan syukur. Itu saja tips spiritual yang saya boleh bagi. Banyakkan bersyukur. Tengok pandang orang bawah. Mana pandang orang yang lebih teruk dari kita. Kita stres dengan kerja, cuba tengok. Ada orang stres tak ada kerja. Kita stres kita dapat kanser. Ada orang stres nak mati dan dah nak nazak dah. Kita okey lagi. Walaupun kanser, okey, masih okey lagi. Masih boleh buat treatment lagi. Masih boleh bercakap, masih boleh berjalan, masih ada family, masih yang tu kita kena cari poin-poin bersyukur. Bila poin-poin bersyukur, dia efek pada kesihatan kita. So jangan stres. Kedua, pengambilan alkohol. Ini mungkin kalangan kita tak ada, tapi ada kenalan saya yang kaki minum. Yang minum ni ibarat macam biasa. Dan saya pun tak expect, saya pun tak jangka dia minum. Waktu tu kita kawan, kita kenal macam tu, tak adalah rapat kan. Dia sembang, lepas tu dia cerita. Dia boleh cerita depan saya kan. Dia lah ni suruh aku minum banyak sangat. Engkau lah nak minum banyak. Minum tak ingat dunia. Lepas tu mabuk. Lepas tu saya tak faham benda tu. Sebab kita tak biasa. Lepas tu dia ni minum rupanya. Lepas tu saya tak kawan dah lah. Alkohol jangan elakkan. Even non-Muslim pun sekalipun, elakkan. Kalau boleh elak jangan. Sebab banyak efek, banyak buruk daripada baik. Yang ketiga adalah sesetengah jenis makanan dia mampu untuk trigger migraine tu. Dia boleh jadi penyebab. Antaranya adalah coklat, keju, kopi, teh. Lain orang, lain dia punya penyebab dia. Lain dia punya alahan, lain dia punya allergy. Jadi anda kena figure out, kena identify
kenal pasti, adakah makanan ni menyebabkan aku migraine? Kita kena kenal pastilah. Lepas makan coklat, tiba-tiba kita rasa macam tak sedap, tiba sakit kepala. Lepas minum kopi, saya biasanya minum kopi. Dia tak migraine, jadi macam kepala ni rasa macam biol, dia tak macam tak boleh nak fikir, macam tak waras. Itu saya lah kalau minum kopi 3 in 1. Kalau kopi kampung, okey, tak ada masalah. Jadi kita kena kenal pasti apa benda yang menyebabkan kita trigger. Saya pun tak boleh bagi kata putus benda ni menyebabkan trigger. Tak, lain orang lain dia punya trigger, lain dia punya sensitivity dia. Okey. Jadi kalau kita dapat tahu, kopi lah menyebabkan aku migraine, teh menyebabkan migraine, elakkan. Elakkan dulu. Yang seterusnya disebabkan tak cukup tidur. Tak cukup tidur pun boleh jadi migraine. Bila kita tak cukup tidur, oksigen yang dibekalkan pada darah tak cukup. Macam mana dia boleh tak cukup dibekalkan pada darah? Itu tandanya darah tak berapa lancar untuk deliver oksigen tu. Jadi bila oksigen tak cukup, maka kita boleh jadi migraine, sakit kepala. Jadi ubatnya apa? Tidur. Kalau migraine kita disebabkan kita tak cukup tidur, dah tak perlu dah tak guna dah cari makanan apa nak hilang migraine, makan apa makan apa, tak perlu nak fikir makan dah. Tidur saja ubat yang paling mujarab. Kalau blood pressure kita terlalu tinggi disebabkan kita tak cukup tidur, dan kita tahu benda tu, dah tak guna dah nak cari makanan apa, tak guna nak cari ubat apa, suplemen apa, tak perlu. Tidur jawapannya. Tidurlah ubatnya. Jadi tidur juga mampu menyebab faktor kepada migraine, penyebab migraine. Tidur tak cukup. Tidurlah cukup. Tidur yang berkualiti. Kalau tanya saya, bukan tidur cukup lah. Cukup tu terlalu general. Semalam saya tidur pukul 11, saya bangun pukul 3.45. Bukan semalam ni, pagi tadi. Pukul 11, saya bangun pukul 3.45. Awal pagi saya dah start buat kerja saya dah. Kerja-kerja menaik dan sebagainya. Tidur saya tidur yang berkualiti. Alhamdulillah segar. Lepas subuh, balik pada subuh, terus saya buat brisk walking. Saya jalan. Total ada dalam 6,000 lebih step. Beli breakfast, bawa balik. Tu baru buat live. Mandi-mandi, mandikan anak dulu, mandi, lepas tu baru buat live. So padat jadual. So tidur bukan kata tidur cukup, sebab ramai orang ingat kata tidur cukup ni 8 jam, tidur 6 jam. Tidur yang bagus adalah tidur yang berkualiti, bukan tidur cukup. Kalau 8 jam anda tidur, tapi tidur tu penuh dengan mimpi-mimpi ngeri, dengan tak selesanya, itu bukan, walaupun 8 jam dia tak berkualiti, tak bagus juga. Biarlah tidur 5 jam, 4 jam sekalipun tadi, tapi 4 jamnya 4 jam yang betul-betul berkualiti. Orang kata tidur mati, memang tak ingat dah. Orang gerak kita pun, tampar pun, kita dah tak jaga dah. Itu biar tidur. Macam mana kita nak dapat tidur macam tu? Tidur berkualiti bila kita boleh dapat bila siang harinya jadual kita padat, penuh dan kita penat. Sebab itulah siang dijadikan untuk bekerja, malam dijadikan untuk berehat. Kalau ikut benda ni, insya-Allah okey. Melainkan anda ada kerja shift malam, itu kerja benda lain lah. Itu cerita lain pula. Jadi tidur betul-betul cukup. Tidur standby, maksudnya standby betul-betul tidur. Sebelum nak tidur, off jauhkan telefon. Jangan masih tengok telefon, tengok video, lepas tu terlelap. Itu biasanya tak. Biasanya apa yang kita tengok, apa yang kita baca tu akan bawa dalam mimpi. Sebab itulah kita disarankan sebelum tidur kita baca surah, selawat, berzikir sampai dia tertidur. Itu akan dapat tidur yang tenang dan berkualiti. 5 jam pun cukup tanpa mimpi. Tanpa mimpi-mimpi yang ngeri lah. Kalau mimpi indah, memang nyenyak lah tidur kan. Okey, yang seterusnya apa penyebab migraine? Perubahan hormon ketika haid. Ini kena tengok juga. Ada orang haid, kitaran haid dia mungkin ada bermasalah, ada perubahan hormon, boleh dapat migraine juga. So kenal pasti.
Lain orang, lain dia punya ni. Ada yang tidur tak cukup, ada disebabkan salah makan, migraine, ada disebabkan perubahan hormon, period ada masalah tak regular dan sebagainya. Anda kena identify. Yang seterusnya, tabiat rokok. Rokok juga pencetus migraine, especially nikotin. So nikotin ni memang antara bahan berbahaya yang boleh trigger migraine, sakit kepala. In fact, nikotin yang ada pada rokok dapat menyebabkan seseorang individu lelaki infertile, tak subur. Merokok, memang kita pernah buat kajian dari segi sperm motility, reproductive performance. Pada ini kita buat kajian preclinical. Dalam saya pernah cerita dulu, kawan satu lab saya bantu dia. Kita bagi rokok, kita bagi tikus isap rokok. Kita nak buat kajian preclinical study. So kita letak tikus dalam satu cage, dalam satu sarang cage, sarang yang tertutup, ada udara lah. Tutup, tak ada udara, udara sikit lah, tapi kita tutup sebab kita nak buat eksperimen. Waktu tu kita letakkan rokok yang masih menyala, kita bagi asap rokok masuk dalam satu cage yang tertutup tu, biar tikus tu sedut asap rokok. So biar dia sedut satu batang, kita bagi dia 1 hari saja sedut asap rokok. Yang kumpulan tikus yang seterusnya, kita bagi dia 2 batang sekali. Satu kumpulan lagi, kita tak bagi dia isap rokok lah, biasa. Ini kita panggil kumpulan kawalan, control group. Jadi bila selang 3 bulan, kita anesthesize tikus tu, kita matikan dengan cara kita letak chloroform, kita bagi dia mati, bagi dia pengsan, dan dia matilah. Bila kita operate, dissect dia, kita keluarkan dia punya sperm sac. Sperm sac tu kita tengok dia punya sperm. So kita check berapa banyak bilangan sperm yang ada. Tikus yang isap rokok 2 batang 1 hari, sperm motility dia menurun, reproductive performance pun menurun, sperm quality dia pun ada masalah. Sebatang 1 hari ada masalah, tapi tak seteruk 2 batang. Yang tak isap, of course lah tak ada masalah. Lepas tu kita rawat tikus tadi. Bila kita dah bagi dia masalah, kita bagi dia isap rokok. Lepas tu kita rawat dia dengan bagi minum madu tualang. Anda boleh search jurnal ni, tualang honey, apa nama kajian tu, nicotine treated rat, saya tak ingat lah. Tapi kita rosakkan dia guna bagi dia isap rokok. Lepas tu kita rawat dia dengan madu. Yang ni part yang saya buat. Saya bantu dia. Kita pegang dia pegang tikus. Kita guna sarung tangan nak pegang pun tak berani. Tikus mak-mak besar kita pegang, dia pegang. Kita ambil madu, letak dalam shrink, dalam macam picagari tu. Kita inject dia, kita force feeding dia. Kita bagi dia minum, paksa dia minum, terus inject dalam mulut tu, dia telan. Lepas tu kita rawat dia selama 3 bulan. 3 bulan kita kasih dia isap rokok, 3 bulan lagi kita rawat dengan madu. Lepas tu kita dissect dia sperm. Kita tengok, wah, sperm yang rosak tu, tengok dia ada perubahan. Ini kita guna tikus yang berlainan tapi dalam kumpulan yang sama. Tak boleh lah tikus yang sama isap rokok, tikus yang sama minum madu. Sebab kita nak belah dia, of course dia dah mati. Ini kita guna tikus berlainan tapi eksperimen yang sama. So nak cerita kat sini, merokok sangat bahaya. Mungkin kita tak boleh nak tinggalkan rokok keseluruhan, tapi anda boleh disiplin, kurangkan sikit. Ada cara dan ada klinik
yang dianjurkan oleh KKM, cara nak hindarkan rokok. Dia ada kaedah dia. Kena guna banyaklah, elemen rohani pun kena guna, disiplin, mental, dan baru disiplin-disiplin yang lain. Dia tak ada suplemen makan terus tinggal rokok, tak ada. Kalau orang tu memang dah rokok addicted terlalu kuat, memang dia nak isap rokok, dia akan isap rokok juga. Walaupun makan suplemen berapa ribu mahal macam mana pun, tetap dia nak rokok juga. Ini yang masalah isu disiplin. Jadi jenis-jenis migraine. Okay, migraine ni dia ada dua kategori. Migraine ada dua kategori. Satu kita panggil migraine klasik. Classic migraine. Classic migraine. Kedua kita panggil common migraine. Migraine klasik dan migraine biasa. Jadi anda, kalau anda ada migraine, tengok kategori mana. Sama ada klasik ataupun common. Biasa ataupun klasik. Okay, klasik migraine ni apa? Migraine klasik ni maksud dia, sebelum kita sakit kepala, sebelum sakit kepala tu nak dapat, dia akan datang dulu tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal yang dipanggil tanda-tanda amaran. Kita panggil, istilah dia adalah prodrome. Prodrome, P-R-O-D-R-O-M-E. Prodrome ni adalah tanda-tanda awal nak dapat migraine klasik. Klasik migraine ni dia dapat tanda-tanda awal dulu sebelum nak dapat sakit kepala ni. Okey, antara tanda-tanda awalnya adalah kita akan nampak macam kilauan cahaya. Tiba-tiba kita rasa ada kilauan cahaya. Betul, kadang-kadang kita nampak garisan zigzag. Kadang-kadang kita nampak penglihatan bayangan macam berbayang. Lepas tu kita rasa macam kebas. Lepas tu kita rasa macam pening, nyut. Lepas tu kita nak bercakap pun kurang jelas. Lepas tanda-tanda ni hilang, lepas saja hilang, terus dapat migraine. Ini tanda-tanda awal. Bahaya, sangat-sangat bahaya. Kebas-kebas. Sebab tu dia kata antara isu dia, bila kebas, sejuk-sejuk, migraine, ini semua simptom akan datang nak dapat penyakit kronik yang melibatkan salur darah. Antaranya adalah jantung dan stroke. Sebab itulah jangan abaikan masalah kebas-kebas, masalah ini, masalah itu, ini. Benda-benda yang simple. Migraine, sakit kepala. Jangan ingat migraine sakit kepala sahaja. Makan Panadol hilang. Sakit kepala lagi, makan Panadol hilang. Sebenarnya tubuh badan cuba berkomunikasi dengan kita. Dia cuba untuk bagi tahu kita, awak ada masalah, akan datang ni boleh dapat sakit jantung, heart attack dan stroke. So dia bagi tanda-tanda dulu. Sakit kepala, migraine, tapi kita abaikan. Jadi sepatutnya kita kena buat apa? Tak ada masalah kita nak makan Panadol dan sebagainya, tapi pada masa sama kita kena rawat migraine tu. Cegah dan rawat dia. Nanti saya cerita macam mana nak cegah dan rawat. Okey, itu migraine, klasik migraine. Klasik migraine tu dia akan datang tanda-tanda awal dulu. Tiba-tiba nampak macam bayang-bayang, kita ingat macam halusinasi ni, hantu ni. Sebenarnya tak, awak nak dapat migraine, sakit kepala. Okey. Yang kedua adalah, kategori kedua adalah migraine biasa. Migraine biasa. Adila Azman, simptom saya macam tu sebelum migraine datang. Alah dengan cahaya. Okey, migraine biasa ni sakit kepala yang dialami tanpa amaran. Dia terus dapat. Dan migraine ni sebenarnya lebih kerap dialami terutamanya wanita. Wanita biasanya akan dapat inilah. Migraine dia tak ada tanda-tanda. Itu kalau tak ada tiada tanda-tanda, itu biasanya common migraine. Tak ada migraine biasa. Okey, apa rawatan dia? Kalau nak ikutkan rawatan migraine, kalau ikutkan perubatan moden, dia bagi ubat sajalah, ubat Panadol. Ubat Panadol saja. Kalau dah terlalu teruk sangat, barulah dia akan scan dan sebagainya lah. Dia tengoklah apa benda. Sebab migraine ni dia bukan penyakit, dia tanda je, simptom. Dia bukan penyakit. Jadi tak ada rawatan khusus, hanya makan ubat saja. Tetapi kita boleh cegah dan rawat dengan amalan hidup kita, gaya hidup kita. Gaya hidup sihat,
Dan kenal pasti apa benda yang boleh menyebabkan kita migraine yang saya cerita tadi. Kalau kita dapat migraine disebabkan kita memang habit kita kurang tidur, tak cukup tidur, maka kita cukupkanlah tidur, hilanglah masalah migraine. Simple saja. Kalau migraine kita disebabkan kita kurang bersenam, mulai sekarang teruskan start bersenam. Start dengan biasa-biasa dulu. Saya start dengan biasa-biasa dulu. Jalan je dulu. Jalan. Bila dah terbiasa jalan, kan? Jalan pula janganlah jalan tempat-tempat yang tak best, pergi jalan tempat-tempat yang best sikit. Saya dekat kawasan sini, saya jalan kampung-kampung orang. Tadi saya jalan dekat kawasan hutan, nak satu jalan nak ke air terjun. Tadi saya jalan tadi. Tu patah balik beli sarapan. Dia akan jadi happy macam tu. So banyakkan berjalan. Lepas tu join grup-grup yang kalau ada cycling, pergi cycling. Kan sekarang ni musim orang cycling kan. Saya tak berapa minat cycling sebab tak tahulah, saya suka yang benda yang mencabar sikit. Hiking, jogging yang betul-betul penat. Cycling bukan kata cycling tak penat, tapi dia duduk kayuh saja kan. So leceh, nak kena pakai topi, nak pakai seluar ketat, tak payah. Saya suka biasa saja jalan ataupun jogging, ataupun hiking right. Dan boleh juga buat rawatan perubatan Cina. Anda boleh pergi belajar dengan tabib Cina ke, cara-cara nak rawat guna ni. Anda boleh buat bekam, anda boleh buat acupuncture, anda boleh buat terapi guasa. Bekam sebenarnya sepatutnya jadikan kita punya macam habit dalam setahun mungkin 2 kali. Jangan terlalu kerap sangat. Kalau kita sihat, jangan terlalu kerap sangat. Setahun 2-3 kali cukup. Melainkan anda kalau ada penyakit tertentu, tu pun kena tengok juga. Dan kena cari juga orang yang buat bekam yang betul-betul hygienik sikit lah. Mana cup yang diguna tu dia betul-betul sterilize, matikan kuman, basuh bersih, pakai glove, dia tak boleh sentuh bare hands ni, direct tak boleh, kena tengok jarum dan sebagainya. Itu pun kena mainkan peranan penting lah. Acupuncture pun bagus. Dan acupuncture ni dia ada clinical study. Banyak jurnal-jurnal yang berkaitan dengan acupuncture. Untuk rawat itu, untuk rawat ni, banyak. Tapi kalau macam saya, kalau macam bekam dengan acupuncture ni, sebab kita nak cari orang, saya boleh buat sendiri, wife saya boleh buat sendiri. Saya buat terapi guasa. Kalau saya pening, sebelum tidur memang saya tak akan tidur dalam keadaan pening. Sakit kepala, katakan sakit kepala, saya tak terus tidur. Saya akan suruh wife ataupun saya sendiri buat guasa. Tanduk kerbau saya buat kat kepala ni, buat sendiri. Lepas tu dia akan release, akan rasa macam lega, dan barulah tidur. Anda boleh belajar. Anda boleh tengok YouTube channel konsultan sihat, terapi guasa untuk rawat sakit kepala dan migraine. Dan cari sendirilah papan dengan minyak tu, anda boleh cari dekat luar. Beli kat mana-mana pun tak apa. Biasanya pergi dekat kedai Cina ke, tabib Cina kan, anda tanya dia, mana saya nak dapat benda-benda ni. Sebab perubatan Cina ni sebenarnya dia jauh lebih maju daripada perubatan moden. Sebab they come first, then baru moden, dan baru barat datang. Perubatan Cina datang dulu, dan baru moden datang. Cuma perubatan moden ni dia masih kategori tradisional. Dia tak buat kajian saintifik, tak banyak kajian saintifik yang mendalam. Tapi akhir-akhir ini memang dah ada acupuncture, kajian acupuncture, dapat rawat itu, dapat rawat ini, dah ada, dah semakin banyak. Yang tak ada saintifik bukan kata dia tak mujarab, dia mujarab, cuma tak disainskan. Jadi jangan kita pandang enteng pada perubatan-perubatan alternatif lah. Kita tengok yang mana yang selagi mana dia tak tahayul, khurafat, syirik dan sebagainya, anda boleh buat. Alright. Okay, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Anda boleh share video ni pada kenalan-kenalan yang lain. Adila Azman, terima kasih kerana menonton. Siapa lagi kat sini? Nur Razia Mukhtar,
Zanita, Abu Bakar, Abu Hassan, Bidin. Saya tak sempat nak sebut satu-satu. Okay, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada esok hari, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.